Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taqlibuhu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan sekalian alam, melimpahkan segala nikmat dan berikan segala rahmat, memberikan petunjuk, hidayah juga taufik kepada manusia. InsyaAllah kita kembali sambung muzakarah kitab Penawar Bagi Hati daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesia rahimahullahu ta'ala. Termasuk satu tajuk baru, iaitu masih lagi dalam sifat mazmumah, fasa yang kedua, bab yang ke-8, pada menyatakan membesarkan diri. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya, maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Itu 4 kriteria bagi yang dikatakan orang yang membesarkan diri. Termohon Allah lindung daripada sifat yang Allah cela ini. Ini maknanya sifat membesarkan diri ini, ataupun kita panggil takabur, adalah dia membesarkan diri ini. Dia bagaimana? Yang pertama, dia tengok diri dia lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Contoh, aku lebih pandai daripada dia, kenapa pula dia yang bercakap? Saya tak aku. Dia tengok macam itu. Aku ni lebih rajin, kenapa pula aku tak dapat bonus? Contoh. Dia berasa diri dia lebih daripada orang lain. Tak kira lah, dia bukan kira dia ni tua, muda. Aku tua lagi pada dia, banyak amal ibadah. Kenapa pula dia jadi imam kat masjid ni, orang angkat dia? Dia budak-muda lagi, baru balik, ngaji pun, baca pun, buat apalah. Dia melihat pada diri dia. Maknanya dia berasa diri dia lebih sempurna, dia tak puas hati, maka dia membesarkan dirinya. Di kriteria yang pertama itu maksudnya adalah orang yang besar diri ini, dia melihat pada dirinya itu lebih sempurna. Kesempurnaan diri ini hanya Allah saja yang tahu. Walaupun orang duk kata kita ni hebat apa semua, tapi hakikat sebenarnya Allah saja yang tahu. Tidak ada satu makhluk atas muka bumi ini dia berasa dia lebih, ataupun dia boleh tahu. Tidak. Melainkan Allah bagi tahu pada dia. Tapi hakikatnya hanya Allah yang maha mengetahui. Macam iblis. Dia takabur aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia takabur. Dia berasa diri dia lebih hebat lah, sebab ialah makhluk yang beribadah kepada Allah ribuan tahun. Bukan sehari dua, bukan ratus tahun. Ribuan tahun. Bahkan menjadi panglima untuk menentang ataupun mengusir makhluk-makhluk, iaitu di kelompok jin di atas muka bumi ni yang ingkar kepada Allah. Dia yang mengetuai, yang jadi panglima kita kata. Dia pun berasa dirinya hebat hingga dia terlupa untuk doa diri dia sendiri. Dia berasa diri dia sempurna. Dia rasa diri dia lebih hebat pada orang lain. Habis, maka dia punya dasarnya tadi kafirin, maka dia kembali kepada kafir tadi itu. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi ingat, kita jangan ada berasa sifat lebih pada orang. Kalau ada sifat itu kita berasa dekat hati kita, cepat-cepat buang. Ada manusia, kita tak boleh nafikan, memang ada kita berasa lebih. Dalam apa jua keadaan lah. Apa jua tempat, apa jua suasana, dalam apa jua dalam keadaan kita meeting ke, dalam keadaan kita masak, apa saja dalam kehidupan seharian kita. Kerana Islam ini syumul, makna apa jua dalam keadaan yang kita laksanakan. Maka kalau kita berasa diri kita lebih pada orang lain, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala.
Jangan kita duduk dalam sifat yang begini. Kenapa? Kerana Allah akan murka kepada kita. Kita takut nanti kekal di dalam itu. Itu kriteria yang pertama. Itu apa dia punya perkara yang pertama dalam menyatakan besarkan diri. Kedua, kriteria yang kedua ini melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Tadi dia berasa diri dia mulia daripada orang lain. Kriteria kedua ini adalah dia menghina orang lain tu lebih hina daripada dia. Naudzubillah min zalik. Memang tak layak, orang ni tak bagus, orang ni miskin, orang ni tak cerdik, orang ni duduk kampung, orang ni duduk ngaji pondok saja, orang ni duduk ngaji masjid saja. Saling duduk mengangkat diri sendiri, menghina orang lain. Hak ni ngaji pondok je bukan tahu apa pun kan. Hak ni duduk pergi ngesih jelah, hak ni duduk pergi ngaji kat sekolah dia tahfiz jelah. Kita saling merendahkan antara satu sama lain, padahal setiapnya itu ada kebaikan dan kelebihan yang Allah jadikan. Jadi jangan kita rasa orang lain hina daripada diri kita. Kita lebih pandai daripada dia, aku kerja lebih bagus daripada dia, aku duduk tempat lebih bagus. Tidak. Allah tidak nilai sebeginian rupa. Jadi kita kena tinggal. Itu kriteria yang kedua. Jadi kita kena tinggalkan. Nah, yang ketiga, kita kena tahu bahawa sifat membesarkan diri ini adalah sifat yang celaka, menjadi kecelaan kepada diri, kepada hati. Ini sifat hati. Hati kalau ada sifat ni, wa na'udzubillah min zalik, ya kita sentiasa akan terkena dengan sifat-sifat ini. Sifat besar diri kita akan terkena. Seperti mana kita lalu tepi laut, tepi pantai, duk main-main kat pasir, kita tak terlepas daripada kena hempaskan ombak sepercik-percik. Duk tepi, duk ke atas sana tak kena lah. Tapi kalau duk main, duk gigi-gigi ombak tadi, gigi pantai tadi tu, mana tak nak kita terkena percikkan itu juga. Kena. Sebab kita nak sentuh air, kena percikkan benda kain. Kita duk elak-elak, kena juga. Begitulah sifat takabur ini. Kadang-kadang kita akan terkena, dan memang akan terkena, tapi kena hati-hati. Kena hati-hati, cepat-cepat kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab dia yang mentadbir kita, dia yang menuntun kehidupan kita, dia yang tarbiyah kita, agar kita terhindar daripada sifat kecelaan ini. Hati kalau dah rosak, tak boleh nak buat apa. Sebab tu kita ni bila hati kita, contoh kalau kereta kita kotor, cepat-cepat kita bersihkan. Ataupun yang paling kita duk bersihkan adalah pakaian kita. Kalau kotor, maka kita akan pergi bersihkan. Kita akan cuci, kita akan apa sajalah untuk buh klorak ke, bubuh apa jenis sabun, untuk melihat dia tu bersih, untuk menjadikan dia itu wangi. Kita nak bersihkan. Itu pakaian. Tapi hati ni kalau dah terlekat dengan sifat takabur ni agak susah. Tapi ingat, apa saja kesusahan yang Allah berikan, kalau kita terkena dengan sifat ini, dan pastinya kita tidak akan terlepas dengan sifat ini, bukan makna kita tidak terlepas ni kita biarkan. Jangan begitu. Jadi kita kena usaha cuci, kita kena usaha bersihkan, kita kena istighfar. Sebab tu kita jangan tinggal istighfar. Istighfar hari-hari. Istighfar jangan tinggal. Kita ni kalau tak ada guru, jangan tinggalkan selawat kepada Nabi SAW. Jangan duk tinggal istighfar kepada Allah agar kita diampunkan dosa. Tak ada kita duk dengan guru lah. Guru tak ada, kita duk seorang-seorang, tak ada siapa yang nak bimbing kita. Jadi kita mohon, kita selawat kepada Nabi ke sebanyak-banyak mungkin. Allah duk sebut dalam Quran. Tak ada dah yang lain-lain Allah sebut untuk yang menyuruh kita, melainkan Allah kata diri dia dulu. Kalau solat, Allah suruh kita. Kalau buat zakat, Allah suruh kita. Kalau puasa, Allah suruh kita. Tapi kalau dalam bab selawat ni, Allah kata aku selawat dulu. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Aku dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Nabi Allah sebut. Ya ayyuhallazina amanu, hai hamba aku yang paling aku sayang orang beriman. Maka ya ayyuhallazina amanu sallu kama sallai. Solatlah, selawatlah kamu. Tak pergi solat Jumaat dah 2 bulan lupa dah.
Jelah? Ya ayyuhallazina amanu sallu kena ingat balik ya. Ya apa dia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Jadi Allah dia kata dia selawat dulu, lepas tu malaikat selawat, maka dia suruh kita ni berselawat. Suruh kita selawat. Makna Allah nak kata aku selawat dah, malaikat selawat dah. Maka wahai orang yang beriman, orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku sayang, selawatlah pada Nabi. Ini kata para ulama, kalau tak ada guru jangan lupa. Tak ada guru maka kamu jangan lupa selawat kepada Nabi SAW. Antaranya banyak lagi lah amalan-amalan yang lain. Jadi kita nak dekatkan diri kita supaya apa? Hati kita bersih. Hati kita bersih lah. Allah dah jadikan hati kita tu bersih. Tapi kadang-kadang bila mana datang seperti banyak percikkan sifat-sifat mazmumah, antaranya sifat membesarkan diri ini, maka hati kita mula akan kotor, akan gelap. Jadi kita minta, sekali ada sifat takabur ini, maka satu titik hitam akan melekat. Macam percikkan tadi tu, jadi kita kena bersihkan cepat-cepat, kena buang cepat-cepat. Istighfar, selawat, jangan tinggal selawat sebanyak mungkin setiap hari. Selawatlah bila-bila masa pun, tapi jangan tinggal setiap hari. Istighfar jangan tinggal, kita selawat sebanyak mungkin. Buatlah kebaikan yang banyak, walaupun ada di sana kejahatan, tapi buatlah kebaikan yang banyak, mudah-mudahan. Dan kita doa agar maksiat yang kita buat itu jangan jadi satu benda yang disukai dalam kehidupan kita. Kita ada buat maksiat dia? Ada. Tapi kita doa, ya Allah, seandainya aku ni terjerumus dalam maksiat, jangan kau biarkan aku ini duduk kesukaan dalam maksiat itu. Maknanya suka buat maksiat. Wa na'udzubillah min zalik. Tetapi jadikanlah aku orang yang suka bertaubat kepadamu. Ini kita nak jadi macam itu, agar kita terselamat daripada kejahatan ataupun fitnah dunia ini. Maksudnya ujian yang Allah turunkan kepada kita atas muka bumi ini. Dan yang keempat, kita perlu ketahui membesarkan diri ini sebesar-besar maksiat. Apa maksud maksiat? Dosa. Wa na'udzubillah min zalik. Sebesar-besar, kenapa besar? Dia akan lihat. Sebesar-besar maksiat yang sembunyi, dia tersembunyi, kita tak sedar dah duduk. Kalau orang sedar, alhamdulillah, dia berasa sedar dengan sifatnya yang besar diri. Kenapa pula dia ni boleh panggil dia, tak panggil aku, dan dia sedar sungguhnya Allah yang bagi kelebihan pada dia, walaupun dia tu orang yang mungkin duduk sama dengan kita, duduk ngaji dengan kita, tapi Allah bagi sedap. Kita berasa, tapi sedap tu tak apa lagi. Kurang-kurangnya Allah bagi sedap pada kita. Tapi takut-takut benda